Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Teguh kita menang bersama, lindung diri, lindung semua. Bukan saja untuk kita menjauhi dari COVID-19, tapi kita juga nak jaga diri kita sesama ini dari segi mental. Ya, betul. Ya, jadi seperti mana yang kami kongsikan daripada awal lagi siaran ini, menghadapi luka kehilangan. Jadi kalau anda ingin berkongsikan pengalaman ataupun cerita ataupun ada sebarang soalan ingin diajukan kepada tetamu hari ini, anda boleh hubungi kami di 03-2282-9855 atau 03-2282-9841. Kita kongsikan pagi tadi jumlah kematian yang dicatatkan setakat ini ialah sebanyak 160 dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 10,179. Apa yang dihadapi oleh keluarga-keluarga mangsa ini sebenarnya sangat menyayat hati apabila mereka terpaksa mengikut SOP di mana mereka tidak boleh mengiringi jenazah ini sehingga ke kuburan dan bila mereka dimasukkan ke ICU juga mereka tidak boleh melawat, hanya boleh melalui sidang video sahaja. Okey, jadi bagaimana untuk menghadapi luka kehilangan khususnya bagi rakan ataupun ahli keluarga yang pergi meninggalkan disebabkan oleh COVID-19? Kita bersama dengan Dr. Nurul Syuhaida binti Abdul Razak, pakar psikiatri yang memang tidak asing lagi lah. Kita seringkali juga jumpa di Semak Pagi Malaysia. Doktor, kalau kita sebut saja kehilangan orang tersayang ini, apatah lagi yang rapat dengan kita. Kalau kita nampak ada juga yang dimuat naik di video di laman media berkenaan dengan seorang pemuda ini begitu terkejut disebabkan pemergian mak dia. Saya pun tengok memang turut sama-sama runtun hati melihatnya. Tapi itulah realitinya sekarang disebabkan COVID-19 ni tak boleh datang ke tapak pengubumian, mengiringi jenazah pun tak boleh sebenarnya. Sesuatu yang berat. Betul. Doktor. Mungkin untuk sebagai permulaan inilah kita lihat ini antara perkara yang perlu tabah dihadapi. Perlu ada seseorang yang kuat membimbing orang itu. Kan? Macam mana doktor? Ya, saya terima kasih Edwin. Ya. Terima kasih Syafiqah. Terima kasih Semak Pagi Malaysia kerana menjemput saya. Sekali keempat saya datang kat sini pada hari ini. Okey. Kalau bila Syafiqah sebut tadi statistik 160 tu, saya rasa salah satu statistik tu makcik saya lah meninggal pagi tadi disebabkan oleh COVID-19 juga. So saya rasa kehilangan ni adalah sesuatu yang kalau dulu kan di PKP 1 tu kita masa tu kita menjangkakan bahawa kita akan merasakan kehilangan, kita takut untuk kehilangan. Tetapi sebenarnya bila dah semakin dah PKP, dah banyak PKP, dah berperingkat-peringkat dan berfasa-fasa dan kita pun melihat nombor-nombor semakin meningkat kan. Kita tengok jumlah kematian memang kalau dulu kita takut, tapi sekarang bukan saja kita takut, kita terpaksa hadapi. Ya, sama ada ahli keluarga terpaksa hadapi, begitu juga dengan frontliner dan mereka-mereka yang menjaga pesakit-pesakit juga hari-hari melihat kematian. Ya, kalau ikutkan tempat parking kereta saya ni dekat bahagian mortuary tau. Okay. So hari-hari saya akan lalu runtun. Rasa hati tu diruntun sebab memang akan nampaklah yang menangis-nangis dekat kat kawasan tu ya, dia akan nampak kereta mayat lalu lalang dekat situ bersilih ganti dan saya rasa kehilangan bila kita bercakap tentang kehilangan tidak akan ada lari daripada kepedihan. Sebab kehilangan ni adalah satu emosi dan emosi kehilangan berkaitan dengan kepedihan dan kepedihan itu adalah satu perkara yang sangat sakit lah. Sangat-sangat sakit. Terutama sekali apabila kita kehilangan orang yang paling rapat dengan kita, yang paling kita sayang, yang paling kita paling kita tak sangka-sangka lah kan. Itulah yang membuatkan kita akan rasa terkejut. Especially bila kalau COVID-19. Kalau kita katakanlah dia tu sakit kan macam sakit lama, kanser kan ataupun dia memang daripada bertahun-tahun sakit stroke, lumpuh dan kita pun tengok kita rasa macam kesiannya lah pergi hospital ambil darah cucuk masuk sana sini. Kadang-kadang kita dah rasa emosi kita sudah bersedia untuk melepaskan untuk dia ke tempat yang lebih baik. Maksudnya macam bukan kita tak sayang. Maksudnya tapi at that point of moment kita rasa kesediaan emosi kita, I have done the best. Saya sudah lakukan yang terbaik. Saya berada bersama dengan dia. Saya ada sepanjang akhir hayat dia. Tetapi bila kita kehilangan disebabkan oleh COVID-19, kita kadang yang meruntun jiwanya adalah kadang-kadang yang masuk tu sihat. Masa mula-mula masuk tu sihat, deteriorate tiba-tiba dalam 2-3 hari meninggal macam tu je. Berapa ramai staf saya berapa staf saya mula-mula ibu meninggal, lepas tu 3 hari selepas tu mak.
Saya punya kaunselor juga, ya, ibu, lepas tu abang. Juga disebabkan COVID Ya, COVID berturut-turut dalam 2-3 hari. Lepas tu staff saya juga masih terbayang-bayang sebab suami dia tu suka sangat hantar makanan dekat kita. Hari-hari hantar makanan, apa semua sihat, tak ada masalah, tak ada masalah kesihatan. Tiba-tiba masuk dia demam, masuk ICU 2-3 hari meninggal. Dan pada hari jadi isteri dia juga. Jadi benda ni satu perkara yang tak disangka-sangka, dan apabila perkara tu tidak disangka-sangka, kita akan kehilangan tu lebih terasa berbanding dengan yang kita dah nampak ready, kita dah nampak dia sakit, kita dah nampak. Sebab apa? Kita masih sayang. Pertama, kedua kita tak sangka. Yang ketiga kita memang tak ready pun daripada sudut emosi. Ya, dan yang keempat, kita rasa macam kita tak done enough. We are not done enough. Kita tak dapat tengok dia, kita tak dapat hantar dia ke kuburan, kita tak dapat nak melihat dia untuk kali terakhir. Kalau tengok pun daripada video call, ya, misi yang tolong pegang video call pun menangis sama tepi bucu katil, ya. Jadi perkara ni sangatlah mengharukan dan menghiburkanlah. Kehilangan disebabkan oleh COVID-19. Tetapi kan bila kita bercakap tentang kehilangan, ya, memang kita hari ini kita nak fokus pada kematian. Tetapi bila kita bercakap tentang kematian, COVID-19 bukan sahaja membawa kehilangan daripada sudut kematian, tetapi kehilangan sebenarnya daripada pelbagai sudut. Secara luasnya, kehilangan ni kita bercakap daripada sudut kehilangan pekerjaan, kehilangan norma baharu, kehilangan norma lama. Maksudnya kita dah biasa norma-norma. Ya, tak keluar bebas. Hari raya, kita berhari raya, bersalam-salaman, bermaaf-maafan, berziarah-ziarahan, salam berlaga-laga pipi, kan? Itu budaya kita. Tapi kita kehilangan budaya itu. Dan bila kita kehilangan pekerjaan, sama, kedukaan dia tetap sama. Kehilangan pekerjaan, sistem duit, kan? Dan ada kalanya kita kehilangan kita kehilangan freedom, kita kehilangan apa yang kita dah biasa buat, kita tidak dapat lakukan. Itu juga kehilangan, dan itu menyebabkan kepedihan. Bila kita bercakap mengenai duka ni ataupun grief, kesedihan, itu merupakan satu lumrah kehidupan apabila kita kehilangan seseorang ataupun sesuatu perkara seperti mana doktor kongsikan sebentar tadi. Tetapi apa yang kita risaukan sebenarnya ialah apabila duka itu dia berpanjangan sehingga ianya boleh mengganggu ketenteraman diri, mengganggu apa sahaja pekerjaan yang ingin kita lakukan. Itu permasalahannya sekarang. Jadi mungkin mereka di luar sana, mereka harus memahami dalam kedukaan ini ada fasa-fasanya. Jadi mungkin doktor boleh perincikan antara 5 fasa yang ada pun dah diberitahu sekarang ini bagaimana? Okey. Kalau kita ikut daripada psikologi, ya, kalau fasa-fasa ini dikatakan fasa normal. Ya, maksudnya setiap orang yang melalui kehilangan, tak kisahlah dia kehilangan harta benda sekalipun, kalau dia kehilangan harta benda disebabkan kebakaran, pun dia tak ready untuk kehilangan semua benda tu. Kehilangan disebabkan oleh manusia, lagilah, kan? Orang yang kita sayang, orang yang paling rapat dengan kita, lagilah. Dan dia akan melalui fasa yang kita panggil grief. Dia punya bahasa Melayu dia susah sikit. Maksudnya kehibaan. Tapi saya lebih suka menggunakan bahasa dia sendiri, grief. Kita panggil grief. So bila kita bercakap tentang grief, dia mempunyai fasa-fasa dia. Dan grief adalah normal reaction. Dia bukan satu disorder, dia bukan satu penyakit, dan siapa yang melalui kehilangan akan melalui grief ni. Kalau tak grief itu yang tak normal. Kalau yang tak grief tu kita pelik. Yang tak normal. Kita pelik, kenapa tak grief? Bukanlah kita nak suruh dia grief sangat, tapi mungkin dia seorang yang memang dah ready sangat, tetapi sebenarnya at the end of the day sebagai manusia kita ada emosi, dan bila kita ada emosi kita akan melalui peringkat-peringkat emosi inilah. Jadi Elizabeth Kubler-Ross ini adalah orang yang bertanggungjawab membawa term grief ni lah, yang itu stages of grief ni, ya. Elizabeth Kubler-Ross dia bawa 5 stages of grief. Kalau kita nak mnemonikkan, DABDA, DABDA. Pertama, denial. Denial ni bila berlaku satu kematian, dia rasa macam tak mungkin bukan aku, tak percaya, itu orang lain, ya. Saya pernah satu kes, kalau dulu pernah ingat yang Teluk Intan, ya, di mana yang pernah kena libas dengan parang, yang anak meninggal waktu tu dia lari itu semua. Saya adalah antara yang melihat pesakit tu. Saya masih ingat lagi dia cakap, doktor, saya nak kena balik sebab anak saya kat rumah ada. Padahal anak dia kan dah meninggal dah. Anak saya kat rumah tu tak ada orang jaga ni, doktor. Macam mana saya duduk kat hospital. So anak saya macam mana? Itu bukan kira sebagai gangguan emosi ke? Dia memang gangguan emosi, tetapi itu adalah peringkat-peringkat stages dia. Tetapi dia denial. Dia rasa macam
Halusinasi Ada nampak. lagi. Dia bukan halusinasi, bukan delusi, tetapi perasaan dia yang tak mungkin benda ni jadi kat aku. Tak mungkin. So itu adalah denial. Dan denial adalah kita punya ego defense mechanism. Kalau kita bercakap tentang psikologi, kita semua ada ego defense mechanism. Contohnya, kalau macam ada orang macam kalau doktor dia sedih, tetapi dia tak nak dia rasa sedih tu kalau macam dia mungkin dia akan buat lawak, dia buat cerita-cerita lawak, tapi sebenarnya dia sedih. Tapi itu cara dia defense diri dia daripada dia Menerima kenyataan. nak daripada dia terus dalam keadaan sedih macam tu. Manusia ni ada ego defense mechanism, dan ego defense kita boleh rational dengan irrational. Itu panjang lagi kalau kita nak cerita. Tetapi denial is one part of the ego defense. Tak mungkinlah jadi kat aku. Tak mungkin. So takkan adik aku kot, takkan abang aku kot kan. Tapi tiba dia sedar, dia akan rasa anger. BA, anger. Anger, dia akan marah. Salah doktor lah ni. Doktor lah tak bagi yang masuk dulu. Patut terima adik aku dulu. Maksudnya patut terima mak dulu. Tetapi sebenarnya tempat pun dah penuh. Kan? Macam patutnya macam waktu datang tu kena buat itu, buat ini. Anger. Lepas tu tulis dekat dalam social media, marah sana sini, tapi tak tahu marah siapa. At the end of the day, marah siapa? Kan? Anger. Tetapi selepas itu bargaining. Bila dia bargaining, dia akan mula, ya Allah, kalaulah aku hidupkan dia balik semula, aku akan buat yang terbaik untuk dia. Aku akan bagi kasih sayang yang sepenuhnya untuk dia. Doktor, kita sambung sebentar lagi. Ada lagi 2 elemen untuk tadi tu fasa tu, tapi kita ada pemanggil di talian daripada Johor. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Puan. Ya. Boleh kongsikan cerita ataupun ada masalah bersama dengan doktor? Baru-baru ini 13 hari bulan 7, anak saya baru meninggal COVID dekat Sungai Buloh. Alhamdulillah. Macam mana saya nak reda, macam nak hilangkan rasa sedih setiap hari. Sebab saya dah lama tak jumpa dia, saya tak dapat. Masa dia sakit pun saya tak boleh tengok. Tapi hari-hari dia memang telefon saya sebelum dia mati kau makan tu. Apa saya nak rasa buat nasihat doktor untuk saya. Rasa tenang. Puan. Saya reda, tapi dia dah seorang ibu kan. Anak sulung. Puan sekarang bersendirian ataupun bersama dengan ahli keluarga? Ada dekat Johor ada lah. Anak, ada suami dan anak arwah seorang. Anak nombor berapa, Puan? Anak nombor berapa, Puan? Anak yang meninggal, anak sulung 42 tahun. Anak 3 orang je. Arwah ada 4 orang anak. Dia hari tu masa meninggal tu, saya sempat masa pergi ke Bumian tu dekat Shah Alam. Cuma tak dapat tengok wajah dia. Yalah. Kita faham. Baik, Puan. Terima kasih doktor semua. Puan Siti. Kami daripada semua tim Selamat Pagi Malaysia mengucapkan takziah kepada Puan. Diharapkan Puan bersabar dan juga bertabah. Dan kita akan cuba untuk bertanya kepada doktor bagaimana untuk menyelesaikan masalah Puan ini tadi. Anak sulung pula meninggal dalam. Tapi ialah macam Puan tadi kongsikan, disempat jugalah ke kuburan. Betul. Salam takziah Puan daripada saya. Saya boleh walaupun saya tidak berada di tempat tu, tetapi saya boleh rasakan kesedihan itu, dan saya rasa apa emosi yang Puan rasa sekarang adalah sangat-sangat valid. Emosi yang Puan rasakan adalah sangat betul untuk Puan rasakan pada ini. Apatah lagi anak kan lama tak jumpa. Ialah disebabkan oleh PKP dan sebagainya, kita pun tak jumpa. Jadi ini menambahkan kehibaan, tetapi pertama hidup memanglah harus terus, cuma bagaimana untuk teruskan tu, saya rasa saya akan kupas. Boleh ke kalau saya kupas kejap lagi, sebab kita akan pergi ke satu sesi tu, Puan. Tapi saya akan bercerita macam mana untuk kita move on tentang kehilangan macam ni. Dan saya pasti memang kita reda, kita terima, tetapi reda dan terima dia
sebab kita manusia, ya, dan disebabkan kita manusia, ada kalanya kita akan tiba-tiba sedih balik, kita akan teringat balik, dan itu adalah perkara biasa dan itu adalah perkara yang normal yang berlaku dan itu adalah lumrah. Jadi bersabar, tetapi untuk bersabar tu ada juga teknik-teknik dan juga cara je, dan itu kita akan boleh saya mohon kita cerita selepas inilah. Sebelum doktor huraikan yang ada itu satu dan lagi juga pemanggil, lagi dua fasa yang tadi, kita ada lagi seorang pemanggil di talian. Hello, selamat pagi. Hello, ya. Siapa di talian tu? Selamat pagi. Assalamualaikum. hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Puan. Saya Puan Nur Salawati. Okey, Puan. Saya Silakan. Saya ada 3 anak istimewa dan saya juga salah satu pesakit Dr. Nur Sohada. Ya, Puan Nurzila. Assalamualaikum. Doktor saya. Saya sebetulnya telah kehilangan seorang anak saya 10. Dan rasa amat terkejut lah sebab dia seorang anak yang paling baik, penyayang. Dia seperti pergi mengalah untuk adik-beradik dia. Dan sekarang saya rasa betul-betul sedih lah. Dan untuk menghadapinya, menjaga 2 lagi anak istimewa dan untuk menerangkan macam mana kehilangan kakak yang takkan balik semula bertemu dengan adik-adik dia. Okey. Lagipun adik dia yang bungsu ni memang rapat dan setiap hari akan tanya ke mana kakak dan akan menunggu, sentiasa menunggu. Okey. Puan. Terima kasih. Jadi, saya memang dah reda lah dengan pemergian arwah. Tapi dengan keadaan yang saya akan hadapi dengan adat 2 orang ni, memang agak berat lah. Bagaimana pula dengan sokongan ahli keluarga Puan yang lain? Semuanya ialah sama-sama saling memberikan sokongan dari segi emosi ataupun bagaimana? Membantu juga? Sokongan daripada sokongan daripada adik-beradik tu ada, saudara mara tu ada, dan juga sahabat-sahabat saya ada. Mereka juga telah berikan kekuatan, semangat untuk saya lah. Ya, itu cuma banyak saya membantu. nak ambil masa lah untuk menerima keadaan. Ya. Okey, Puan. Kita memang memahami situasi Puan. Kalau kita dengar pun kita tahu isi hati Puan bagaimana sekarang, apatah lagi ada 2 anak yang istimewa itu. Terima kasih Puan kerana bersedia berkongsi dengan cerita tersebut. Macam ni doktor, bila orang dewasa ni seperti Puan tadi, kalau kita sedih, kita boleh nangis, kita boleh merintih, merayu, memberitahu. Tapi macam masalah Puan ini tadi, dia ada lagi 2 anak istimewa pula itu. Bagaimana sebenarnya kita nak memahami anak-anak ini, sedih mereka itu bagaimana, dan kemudian macam mana kita nak memberitahu kepada mereka kehilangan ini supaya tiada trauma itu yang terjadi kepada mereka. Okey. Alright. Puan Nurzila memang pesakit saya. Saya sangat kenal dengan anak dia. Dan saya juga merasakan kehilangan yang sangat-sangat apabila dapat tahu bahawa anak dia meninggal. Disebabkan bila setiap kali appointment, dia akan datang dengan 3 anak tu. Tetapi bila datang baru-baru ni appointment, hanya tinggal 2 saja anak, dan anak dia yang meninggal tu memang sangat-sangat istimewa lah pada saya kan. Dia sangat mesra, sangat ceria orang dia. Dia akan tunjuk baju baru dia, doktor baju baru, dan akan peluk saya, akan cium kan. Jadi walaupun kehilangan tu yang mungkin bukan dari ahli keluarga saya ke apa, tetapi dia adalah antara orang yang rapat dengan saya lah. Jadi kita merasakan apa yang Puan rasakan. Sebenarnya bila kita bercakap tentang kanak-kanak ya, ataupun kita bercakap tentang kanak-kanak istimewa ya, mereka berada dalam lebih kurang kategori yang samalah, sebab mereka tidak memahami situasi bagaimana perkara ni boleh berlaku. Kenapa tiba-tiba hilang? Kenapa orang yang kakak yang ada tu hilang? Sebab 2 lagi tu pun anak istimewa. Tetapi kita bercakap juga dalam konteks ni, saya nak terangkan juga bahawa kanak-kanak yang kanak-kanak kecil yang lain pun yang masih belum ada kapasiti untuk memahami juga, mereka akan, bila mereka merasakan kehilangan, mereka akan menunjukkan simptom-simptom yang tak sama macam orang dewasa. Ya, mungkin simptom orang dewasa dia boleh menangis, dia boleh macam Puan tadi, dia boleh bercerita, saya rasa sedih, saya rasa kehilangan, saya rasa hilang, saya rasa susah. Tetapi kalau kanak-kanak ni
apa yang mereka lakukan, mungkin mereka kalau dulu dia boleh kencing sendiri, sekarang dah tak boleh kencing sendiri. Tiba-tiba dia buat perangai. Kita nampak dia tantrum, kita nampak dia menyendiri. Lepas tu dia akan avoid ataupun dia akan elak pergi ke tempat-tempat yang dia biasa ada kenangan dengan arwah tu. Jadi kanak-kanak ni dia presentation dia lain. Dan begitu juga anak istimewa. Mungkin dia akan ambil perhatian ibu, mungkin dia ambil perhatian ibu bapa dia, dengan kalau anak istimewa ni mungkin dia akan tantrum dengan lebih lagi. Dan kanak-kanak dia akan bertanya, bagaimana kita nak buat dekat situ? Pertama sekali, kita kena sentiasa validasikan emosi anak tu, dan kita sentiasa bertanya kepada anak-anak tu. Maksudnya, you okay ke? Macam ibu nampak kamu sedih, ibu nampak kamu marah, nak cerita dengan ibu, small talk, ya. And then kemudian kita perlu ceritakan hakikat kehilangan tu. Memang dia tak faham. Memang dia tak faham, memang dia kecil, tapi kita boleh cakap dia sudah tiada. Kita perlu memberitahu dia. Kita tak perlu bagi tahu dia, kita tak payah tipu. Sebab ada orang dia cakap tak ada, dia pergi sini, dia pergi dekat sana, dia duduk dekat rumah ni. Tetapi trauma pada kanak-kanak, ya, walaupun dia melihat kalau orang yang meninggal depan mata dia, trauma pada kanak-kanak akan membawa ke besar. Jadi disebabkan itu kita nak elak trauma tu, kita kena bagi tahu dia tak ada. Kita mungkin boleh tunjukkan proses pengemudian walaupun tak dapat pergi, tetapi gambar sekarang kita dah ada video, kita boleh tunjuk. Kita boleh bagi tahu yang dia dah ada dekat sini. Ini dah rumah dia, dan kita semua pun akan pergi kat situ, cuma tak tahu bila lagi nanti. Kita bagi tahu. Dan dengan kanak-kanak kita boleh menggunakan psikoterapi ataupun art therapy lah. Itu antara cara-cara lain. Tadi kita berhenti B tadi, Bergen. Dua lagi untuk secara ringkas dan kita nak bila kita sampai ke anger, bargaining kan, kita dah mula minta pada Allah, kalau dapat balik aku akan buat yang terbaik. Kemudian yang lagi satu adalah depression. Dia mungkin akan melalui peringkat depression, di mana dia akan datang dengan simptom-simptom depression, kesedihan, tiada selera makan, tiada motivasi, hopeless, useless, waktu tu rasa nak self harm, waktu tu rasa tak ada tenaga, nak tarik kaki pun rasa berat, depresi. Ya, tetapi walaupun kita katakan dia stages, dan dia ada acceptance, yang ujung sekali kita nak mencapai acceptance, penerimaan. Itu yang kita nak at the end of the day. Depression, denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Kita nak sampai ke acceptance. Tetapi ada kalanya untuk sampai ke acceptance, dia akan pergi kadang-kadang dia pergi bargaining dulu. Lepas tu dia pergi denial balik. Lepas tu dia pergi depression. Lepas tu dia accept. Dia terima, aku reda. Aku terima, aku reda. Tetapi ada kalanya tak mungkin tu bukan anak aku. Denial balik. So proses ni dia tak in order. Dia tak datang macam I mesti denial dulu, anxiety, anger dulu, tak. Dia boleh anger, lepas tu dia boleh depress, lepas tu dia boleh bargain, lepas tu lah ke acceptance. At the end of the day kita nak sampai ke acceptance. Baik doktor, bila kita bercakap setiap yang hidup pasti akan mati, itu hakikat yang kita kena terima. Lepas tu bila kita mencapai ataupun menghadapi sesuatu kelukaan ini, senang untuk orang katakan move on lah, tak payahlah sedih lama-lama kan. Tapi kata-kata itu mudah, tapi untuk kita melaksanakan itu ialah satu proses yang berbeza pula. Betul. Jadi dan setiap orang pula mempunyai personality dan juga cara untuk ke arah happy itu, kebahagiaan itu berbeza-beza. Jadi bagi pandangan doktor sendiri, bagaimana sebenarnya ataupun cara yang terbaik untuk kita keluar daripada kepompong kedukaan itu? Inilah yang saya nak jawab tadi kepada soalan yang puan yang pertama tadi. Bila kita ada grief, ya, itu kalau dalam bidang psikiatri kita akan buat satu, kita panggil grief work nama dia. Grief work ni adalah satu proses di mana dia daripada warden, daripada psikologis nama dia warden 4 tasks of morning. Maksudnya kita mesti melalui proses ini untuk kita ni. Of course kita cakap senang, move on. Kita boleh cakap yang pergi akan pergi, dia tak akan kembali. Kita boleh cakap yang macam kita yang hidup harus teruskan. Tetapi kita memang boleh bercakap. Tetapi yang memahami dan yang merasainya sahaja yang akan tahu betapa deritanya untuk melalui segala proses itu. Dan hanya dia sendiri sahaja yang mampu buat, melalui support daripada yang lain. Tetapi kita perlu pertama
perlu menerima realiti kehilangan itu. Ya, kan daripada denial tadi, kita perlu ke acceptance tu, kita perlu menerima realiti kehilangan. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Dengan cara kita kena tengok balik. Okey, memang surat mati. Kadang-kadang kita tengok balik yang apa pengebumian. Kita tengok balik untuk kita menerima. Ya, walaupun kadang-kadang benda tu sakit, benda tu pahit, tapi kita kena hadap juga. Dan kalau macam dia bukan Islam, kan macam ritual, dia melalui ritual dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk kita menerima realiti kehilangan tu. Yang kedua, kita perlu melalui proses pain dalam grief tu. Maksudnya, dalam grief ada kesakitan. Bila kita bercakap tentang emosi, kepedihan, kehilangan, akan ada kesakitan. Kita perlu melalui kesakitan itu. Terima kesakitan itu. Acknowledge. Ya, aku sakit. Ya, aku sedih. Ya, aku marah. Tetapi emosi itu sendiri tidak bukanlah begitu penting. Emosi itu penting. Tetapi dia tidaklah sebegitu penting kepada yang lebih penting adalah what's next. What's next to that emotion. Betul. Apa yang saya nak buat pada dia? Aku marah. Apa aku nak buat? Aku sedih, apa nak buat? So mungkin kalau aku marah, aku mungkin nak menjerit dekat bantal. Mungkin aku marah, aku nak mandi, kan? Dan kalau aku sedih, mungkin aku nak sedekahkan barang-barang dia. Itu antara what's next yang kita nak buat. Dan lepas tu kita perlu menyesuaikan kehidupan tanpa si mati dan keluarga. Itu adalah satu proses yang kita kena lalui dalam grief work, dan juga perlu mencari perhubungan baru, dan juga kita perlu bina satu integrasi kehidupan kita dengan orang yang lain yang baru tanpa si mati, ya. Dan begitu juga bila kita bercakap how untuk support, bagaimana untuk kita support orang yang telah kehilangan ni untuk menghadapi luka kehilangan. Pertama, do not be judgmental. Maksudnya macam anak aku pun meninggal juga. Tak sabarlah. Ayat-ayat tu. Maksudnya saya faham niat tu baik. Tetapi cara penggunaan ayat tu kita mungkin boleh I can imagine. Saya boleh bayangkan yang kesedihan itu. Saya tak rasa, tetapi saya boleh bayangkan yang betapa sedihnya. Kemudian kita mesti bersama dengan orang yang memerlukan bantuan kita lah. Maksudnya kalau dia call kita, dia minta support, beradalah bersama dengan dia, kan? Biarkan rasa sakit itu hadir. Kalau kita cakap, kalau dia tanya, sakit ni sakit. Lepas tu kita, sudahlah, cukup-cukuplah tu. Kita tak, sebenarnya biarkan rasa sakit itu hadir. Sebab rasa sakit itu akan hilang sendiri. Tetapi dia perlu hadir sebab kita perlu menerima kehadiran dia. Grief work bukan bermaksud kita nak melupakan. Kita takkan boleh lupa. Tak boleh lupa, betul. Tetapi kita hanya boleh mengurangkan rasa sakit tu ke yang paling minima. Itu tujuan dia. Salah satu cara untuk kita move on juga ialah apabila kita mendengar terapi-terapi, kata-kata motivasi dan juga lagu. Betul. Kalau dengan doktor ni, kita tak boleh lari daripada nyanyian-nyanyian merdu daripada doktor ni. Mungkin hari ni doktor ada sikit lagu untuk kita nyanyi, kan? Mereka di luar sana. Betul, kan? Saya ada satu soalan lagi, doktor. Boleh. Tapi sekejap je. Sekejap je. Bukan soalan lah, untuk kepastian lah bagi mereka yang nak menghilangkan rasa sedih. Ada setengah itu mereka melihat video ke gambar, tapi dia bukan mengimbau kesedihan, tapi dia mengimbau kembali kenangan manis. Itu satu cara yang baik, cara ringkas. Bila kita bercakap tentang grief, it can goes two way. Sama ada kita akan rasa macam dia dah di tempat yang baik, ataupun I'm not done enough. Ada lagu tak yang sesuai dengan tu, doktor? Ada lagu tak yang sesuai? Kena nyanyi juga lah ni. Okey, permintaan ramai lah. Saya atas permintaan ramai RTM ni saya nyanyi juga. Sikit je, doktor. Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahawa semua ini hanya igauan mimpi. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu, walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih. Itu dia Dr. Nurul Syuhaidah binti Abdul Razak, pakar sakit kita dan juga merangkap
penyanyi pun hari ini. Atas permintaan ramai lah. Okey. Tapi penghujung dia adalah doaku kasih kita Betul. berjumpa Betul. di pintu syurga. Betul. Jadi at the end of the day kita perlu belajar untuk menerima, dan yang pentingnya jangan lupa untuk berdoa untuk mengingati si mati tu. Sebenarnya proses ni tiada proses untuk menerima tu jangan kita hadkan. Okey, Maksudnya baik. kita jangan kata kita sebulan kita kena baik. Ada orang kata Okey, doktor. 6 bulan dia baik. Tak. Let it go. Okey. Let it go the process. Baik, terima kasih Ya. doktor sekali lagi. Singkat saja tapi tak apa, kita akan sambung lagi